Hai, Assalamualaikum and salam sejahtera. Okay, so ini adalah bahagian video yang ke-20. Okay, untuk video kali ni Miss akan explain berkaitan dengan akaun perdagangan untung rugi. Okay, tapi before I explain berkaitan dengan akaun perdagangan untung rugi, I nak buat sedikit pembetulan. Mungkin I ada bagi tahu tapi I nak clearkan lah yang mana berkaitan dengan pelarasan yang I ada buat dekat dalam, I tak ingat bahagian yang keberapa, tapi pelarasan part yang pertama iaitu berkaitan dengan susut nilai. Okay, yang mana susut nilai, I tertinggal satu item yang mana dia adalah berkaitan dengan lengkapan. Is it? I dah explain hari tu. Tapi lengkapan tu dia kata apa? Kecuali tong gas. I terlupa yang mana pada satu hari bulan kita ada buat apa kita panggil kita ada buat membawa masuk modal. And membawa masuk modal tu you ada beli satu kita panggil sebagai peti sejuk. Kan? You beli freezer, is it? Masa satu hari bulan punya. Yang mana this one. You ada beli peti sejuk buku. So peti sejuk buku ni pun adalah sebenarnya adalah salah satu kita punya lengkapan. Okay, so contohlah hari tu you decide kat sini, you decide kan 1,500. Okay, jadinya apa jalan kerja yang you patut buat yang sepatutnya? Okay, 720 tu I punya hari tu lah yang I beli pada satu hari bulan yang peralatan meja kursi tu, tapi tak termasuk tong gas. I keluarkan dia. Tengok balik I punya part YouTube yang before ni. Okay, so ini salah. So apa I akan buat adalah I akan ambil 720, I tambahkan dengan peti sejuk buku ni iaitu 1,500. So I kalikan dengan 10% yang I dah decide rate dia, and I kali dengan 1/12 sebab kita nak buat hanya untuk bulan Mac sahaja. So I pun dapatlah kira-kira dapat RM18. Tapi ingat kan, kita kena budarkan pada RM ringgit Malaysia. So jadinya I jadikan dia RM19. So RM19 ni I akan tukar pergi kepada mana? Yang journal arm tu semua ni I kena tukarkan. Nampak? Hari tu I buat RM6 kan, I tukar jadi sebagai RM19. Semua I tukar. Dekat perasaan leja pun I tukar. And dekat imbangan duga terselaras pun sama, I dah tukar jadi RM19. I tak letak lagi amount RM6 tu. RM6 tu yang potong ragu tu still sama. Okay. Alright. Itu yang pembetulan yang I nak buat dengan you. Okay, lepas tu lagi satu, hari tu terlupa nak cakap pasal perasaan dalam imbangan duga. Imbangan duga terselaras. Tak ada lagi dah you tulis ABT, kelab futsal, ABT, koperasi, ABB, pembekal 1 pembekal 2. Tak ada. Kita dah terus combinekan dia. Sebab tu kenapa sebelum buat imbangan duga terselaras, you kena buka akaun kawalan dulu. Sebab apa? Baki dalam akaun kawalan menerima dan akaun kawalan belum bayar yang you dapat tu, you akan masuk imbangan duga terselaras. Okay, kan hari tu you ada buka akaun kawalan, is it? Mana ni akaun kawalan yang I buat kat hari tu. So untuk akaun kawalan menerima, baki I lah 300. Maka dekat imbangan duga terselaras, I masukkan 300 dekat sini. Kan? Nampak dia dekat belah mana? Dekat belah debit. So dekat imbangan duga terselaras pun I masuk dekat belah debit. And untuk akaun kawalan belum bayar, baki I dekat sana 7216 dekat belah kredit. Logik lah belah kredit sebab dia liability. So nampak? Akaun belum bayar sebanyak 7,216. Tu I kena alert dekat you. Okay. And hari tu mungkin I tersalah masuk. I rasa I letak dekat belah sewa ni, I pergi letak dekat belah kredit. Tolong betulkan dia bukan belah kredit, dia belah debit. Sebab sewa adalah kita bayar, so dia adalah satu belanja. Okay. Mana lagi? Lesen perniagaan pun sama. Hari tu I rasa I pergi letak dekat belah kredit. Tolong betulkan dia adalah belah debit. Sebab dia pun belanja juga. Banyak I salah taruh hari tu. Komisen dia terima, hari tu I rasa I taruh kat debit. I tak ingat lah apa yang I buat salah hari tu. Tapi I nak betulkan balik, takut you pening. So I taruh dekat belah kredit. Sebab apa? Komisen adalah satu hasil. Okay, komisen belum terima aset, sebab tu I letakkan dia pada belah ni. And then hari tu pun kita dah buat dah. Yang you punya leja kan. Okay, follow balik apa dekat leja perasaan yang you dah buat. Okay. Apa lagi? Promosi pun letak dekat belah mana? Promosi pun you kena letakkan dia berada pada mana? Promosi letak dekat belah debit sebab dia belanja. Upah pun sama, letak dekat debit sebab dia belanja. Upah belum bayar is a liability, I letak dekat belah kredit. Derma belanja, debit. Kadar bayaran, debit sebab dia adalah belanja. Okay. Pulangan belian adalah pada belah kredit sebab belian is debit. Bila pulangan belian kontra, maka dia akan jadi belah kredit. So you betulkan balik amount tu. Okay. So you kena settlekan ni dulu, baru you boleh ambil semua amount ni masukkan ke dalam akaun perdagangan untung rugi. Okay. So untuk akaun perdagangan untung rugi ni antara format dia. Format dah kena tahu lah You kena ada jualan. Kalau ikutkan sebenarnya ada jualan, tolak pulangan jualan. Tapi for this question tak ada pulangan jualan. So bila tak ada pulangan jualan, tak payah buka lah. Tak payah tulis pulangan jualan. Okay. So I akan ambil one by one. Okay. First one is jualan. So I pergi dekat imbangan duga terselaras, I cari perkataan jualan.
Jualan 17139. So, I pun masukkan amount dekat situ 17139. Mana? Ni. 17139 taruh dekat sini 17139. Okey. Nampak tak? Okey, lepas tu belian. Okay, kalau ikutkan sebelum tu ada inventory awal, tapi for this question dia adalah perniagaan yang kita baru nak start. Bila baru start tadi inventory awal lah, mana nak datangnya inventory pada tahun lepas. So dia adalah baru start, maka you terus dia ambil dekat bahagian imbangan duga terselaras, amount belian you. Pastikan imbangan duga terselaras dia kena balance. Selagi tak balance, jangan proceed upward. You kena buat sampai jadi balance. Cari kat mana yang salah. Mungkin tersalah taruh debit kredit ke, you kena cari. Okay, so pergi dekat belian. And amount belian I kat sini mana ni? 9935. So I pun masuk dah dekat dalam Apur. I masuk dekat sini 9935. Okay, sekejap Okay, so 9935 tolak dengan pulangan belian. Pulangan belian I masukkan kat sini hari tu adalah sebanyak berapa? RM60. Sini kan? So I pun masukkan dalam Apur I tolakkan sini sebanyak RM60. Okay, so tolakkanlah 9935 tolak 60, I dapat sini 9875. Okay, 9875 ni I taruh terus dekat sini. Kenapa? Sebab I tak ada Audi. Kalau ada Audi, I akan taruh dekat first column. Sebabkan Audi tak ada, terus dekat second. Okay, tolak dengan inventory akhir. Inventory akhir mana dapat? Inventory akhir tu you ambil daripada lampiran yang you buat sebelum-sebelum ni. Lampiran yang you buat sebelum-sebelum ni, yang mana kita ada buat penilaian inventory akhir yang ni kan. Yang macam ni kan, you ada buat kan. So you kena ambil dekat situ. Alamak, I pun lupa mana I punya Ini I punya. Ni kot. Ni I punya. Yang I buat hari tu lah. So amount I punya inventory I lah sebanyak 1136. So I akan ambil amount ni. You all pun sama. You kena ambil dekat, pergi cari balik pelik inventory akhir dekat selepas kat inventory you. Okay, so amount I lah 1136. So I pun masukkanlah kat situ 1136. Inventory akhir memang kena tolak 1136. I tolakkan dia 1136. Sini I dapat 8739. So 8739 kita jadikan dia sebagai kos jualan. I terus letak dekat sini 8739. Okay, so apa? Sebab kita letak satu reminder. Jualan yang kita dapat ni, jualan yang kita dapat yang dekat atas ni kan, yang ni you kena tolak kos jualan. Now I dah dapat kos jualan, so I kena tolakkan dia. So jadi nak kasi 17,000. Atas tu 139. Tolakkan dengan kos jualan I 8739. I dapat sini 8,400. So inilah I punya untung kasar. Okay, saya dapat ada untung kasar I. Okay, lepas tu dah serta untung kasar I akan tambahkan dengan hasil. Okay, hasil kita rasanya kita cuma ada satu je sebab kita ada hasil belum terima. Okay, and kalau tengok dekat imbangan duga terselaras kita, hasil kita cuma ada commission. Tengoklah kalau you buat apa, sewa ke apa. Kalau I buat commission hari tu. So commission I buat tu, I akan ambil kat sini lah. Commission I terima. Commission terima hasil sebanyak 100. Maka I pun masuk dekat Apur I 100. Sebab ada satu item saja, I terus masuk kat ujung. Sebab nak tambahkan dengan untung kasar I. So, I tambahkan 100. Maka total kat sini I dapat 8,500. Okay. So, 8,500 kan dah settle. Now, I kena tolakkan dengan semua belanja yang ada. Okay. So, apa you akan buat? You pergi dekat imbangan duga. Cari semua perkataan dengan belanja. Okay. Kita scan one by one. Okay. Lengkapan, modal, jualan, pinjaman, deposit, sewa. Deposit sewa adalah aset. Jangan masuk. Sewa. Yes. Belanja. Okay. Masukkan sewa. Sewa amount I berapa situ? 600. So pergi dekat Apur, I letak sini 600. I letak dekat kolom yang tengah-tengah. Nanti total yang letak belakang sana. Okay. Lepas tu lagi seterusnya pergi lagi imbangan duga selaras. Sewa lesen perniagaan. Lesen perniagaan pun sama belanja. So lesen perniagaan sebanyak RM40. Saya pergi dekat Apur, I letak situ RM40. Ni lesen perniagaan Okay. Lepas tu I ada apa lagi? Okay, scan. You all kena tengok imbangan duga. Jangan tengok I punya. You all tengok imbangan duga you all. Okay. Lesen perniagaan perbayar is a asset juga. Tak boleh masuk. Belian dah habis. ABT asset. ABB is a liability. Promosi belum bayar is a liability. Commission diterima. Hasil I dah masuk tadi. Ni dime. Commission belum terima is asset. Bahan api belanja. So sebanyak berapa? RM70. So I pergi dekat ni. I masuk dekat bahan api I. Iaitu sebanyak RM70. Masing-masing pakai amount yang sendiri. Okay. Okay, lepas tu seterusnya kita ada apa lagi? Promosi. Promosi pun belanja iaitu 5
520. Saya pergi dekat Apur, promosi 520. Ni I punya promosi. Okay. Lepas tu kita ada apa lagi? Upah pun belanja sebanyak 3460. Saya pergi dekat Apur, so 3460 ni upah I. Okay. Lepas tu I ada apa lagi? I ada scan, upah belum bayar liability, derma pun belanja. Kadar bayaran pun belanja. Okay, derma I berapa? 150. Kadar bayaran 250. I termasuk 150, 250. 150, 250. Ni I punya kadar bayaran. Okay. Okay, lepas tu next, pergi lagi. Pulangan belian dah masukkan tadi. Tunai adalah aset. Bank pun aset, dia bukan belanja. Belanja surat lengkapan, yes, dia adalah belanja, iaitu RM19. And hutang ragu, penambahan hutang ragu pun sama adalah belanja. So RM19 dengan RM6. Okay, yang ini kontra PKK, ini pun PKK, ini kontra ABS, ini kontra ABS, ini adalah kontra ABT. So tak dia masuk lah. So I masukkan terus dekatlah Apur, surat lengkapan RM19, hutang ragu adalah RM6. Okay, so apa yang akan buat? I akan tambahkan semuanya. So 600 tambah 40. Pakai amount masing-masing tau. You all punya amount dengan I tak sama. Okay. Sebab before ni pun I ada tukar-tukar amount. Ya. Okay. So 70, 250 tambah 19 tambah 6. So total I adalah 5115. So 5115 adalah total belanja I. Kan tolak belanja kan? So jadinya I akan ambil yang ni 8,500 tu I akan tolakkan dia. Tolak dengan 8,500, tolak dengan 5115. Dapat 3385. So 3385 ni I akan gunakan, dia akan jadi sebagai untung bersih yang mana I akan masukkan pula ke dalam PKK. Siap. Okay. So inilah dia berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan Apur. Okay, so nanti on next video I akan pergi pula kepada PKK pula. Okay, untuk kita akan, tapi pastikan siap dulu Apur baru you boleh masuk berkaitan dengan PKK. Sebab kita perlukan amount untung bersih ni untuk dimasukkan dalam equity per minit. So all this is my Apur. Okay, so thank you for watching untuk bahagian yang ke-20. So kita akan jumpa lagi untuk bahagian yang seterusnya. Assalamualaikum and bye. Thank you. Okay, so ini adalah poster private class I. Siapa-siapa nak join boleh WhatsApp. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe Miss punya YouTube channel. And then like, share and comment. Okay? Bye!